Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam sembang santai antara Profesor Datuk Mahmud Zuhdi Abdul Majid dengan saya pada petang ini, di mana kita akan membincangkan satu tajuk agak klasik lah. Datuk ingat ke cerita hantuah? Zaman-zaman muda dulu baca lah hikayat hantua. Tu baca lah masa tu. Saya pun baca dulu dia naskah Melayu. Naskah Jawi zaman dulu lah. Jadi kalau kita nak ingatkan balik hantuah ni, saya duk baca selalu orang beri dari perspektif orang Melayu. Jadi saya tak dengar lagi bagaimana orang agamawan atau dari pemikiran Islam kita menilai hantuah ni. Jadi hantuah ni seperti saya bagi sinopsis sikit lah. Dia dilahirkan di Melaka, di Sungai Duyung. Sungai Duyung saya pergi sekarang ni, iaitu tempat makan ikan bakar. Sungai Duyung tu. Di tengah bandar Melaka. Tengah bandar Melaka tu, dekat dengan laut. Jadi mula cerita timur dia 5 orang tu duduk main di laut tu jumpa dengan lanun. Dia lawan dengan lawan lanun tu menang dia. Lepas tu dia balik, reka cerita dia pergi ke Gunung Ledang. 5 bersaudara ni bertemu dengan Adi Putra. Jadi dia berlawan di situ. Sehinggalah dia pandai, dia pun balik. Ya, balik satu hari tu perampok penyamun mengamuk nak bunuh bendahara. Dia getah bendahara, dia mati penyamun tu, perampok tu. Dia akhir bendahara suka kat dia. Dia pandai lah sudah balik daripada Adi Putra ni. Sehingga dia lantik jadi Laksmana dengan kawan-kawan dia tu. Kemudian secara politiknya Sultan Melaka dengar Raja Terengganu nak kahwin dengan anak bendahara Pahang. Tuan Ali nama Teja, Tuan Teja tu. Jadi dia nak kahwin, perintahlah hantuah pergi. Mereka cerita hantuah pergi, kecek-kecek, cakap-cakap, akhir boleh buat balik. Tapi Tuan Teja ni nak ke hantuah. Hantuah pun guna dia punya Pina sepiak. Sampai dia pun terlupa lah. Balik serah ke raja. Jadi ketika dia duduk di Gunung Ledang tadi, dia jumpa dengan seorang wanita. Nama Mela. Jadi Mela ni gila ke hantuah ni. Juga. Dia pun mari ke istana ni. Mari ke istana ketika tu hantuah duduk di Pahang tadi. Tapi tahu diraja akhirnya melalui seorang nama inilah perancangan Pekermawijaya ni. Ya deki kepada hantuah ni. Dia guna budak ni jadi gundik raja. Jadi bila balik tu gundik raja ni nak jumpa sangat dengan hantuah ni. Bila jumpa ni dia rancang. Dia guna orang istana juga. Akhirnya bertemu dua tu dia tuduh dia berzina. Dengan Mela ni hotel dia kena fitnah. Akhirnya dibuang. Kita lekah lah. Jadi dari segi pemikiran Islam kita lah. Datuk tengok macam mana cerita hantuah ni? Pertama sekali buku tu taraf dia taraf hikayat. Mengikut orang-orang barat, dia kata hikayat ni satu buku catatan yang tidak tinggi taraf persejarahannya sebab ni tidak sampai kepada sejarah. Tetapi dalam Islam, sastra hikayat ni banyak. Termasuklah hikayat-hikayat tentang para ulama besar-besar dulu. Macam dalam kitab-kitab Tabaqat tu, banyak yang bersifat hikayat. Sebab itulah kita cerita bagaimana penulis memuji Imam Syafi'i setinggi langit.
Kemudian bagaimana penulis pengikut Imam Abu Hanifah memuji setinggi langit dari segi itu. Ini dari segi penilaian buku lah. Tetapi bagi kita, pada waktu itu apabila orang menulis nama hikayat itu, dia pun tak sedar kepada metod itu. Bagi kata, hikayat itu mana cerita. Cerita hang tua. Dia tidak tahu lagi apa beza antara hikayat dengan sejarah tu. Bila orang putih mari baru dia classify antara dua tu. Jadi saya rasa kita kena ada satu isu dalam negara kita. Saya tak tahulah orang-orang pejuang Melayu sejauh mana mereka telah berjaya memperjuangkan kedudukan bahawa hikayat itu atau hang tuah itu bukanlah hikayat sebagaimana orang putih kata tu, sebenarnya sejarah. Tetapi faktanya tidaklah macam orang putih tu. Orang putih pun ada juga lah sejarah-sejarah dia macam sejarah-sejarah dulu, mana ada rujukan, mana ada Robin Hood. Macam Robin Hood, macam apa semua sekali itu, mana ada artifak yang boleh menjadi dasar ada semua sekali. Malah kalau hantuah ni dia ada artifak, dia ada telaga hantuah dan sebagainya. Nah, yang terbaru ni, di Kelantan jumpa satu telaga tempat dia singgah. Dia nak ke petani, dia singgah, sekarang ni di Benong semula telaga tu. Dan telaga tu cukup dalam, air sejuk. Dia kering macam kemarau macam mana pun, tak pernah kering. Ada telaga tempat tu. Yang kena dia apa tu oleh hang tua. Tempat dia berhenti semayang. Ya. Cuma satu lagi yang saya nak bangkitkan. Kalau itu dari satu segi. Dari segi yang kedua, dia ada hubungan dengan pahlawan Cina tu kan. Ada cerita hantuah ni pergi ke negeri Cina. Kemudian nak berhadap dengan Maharaja Cina. Kemudian dia nak memecahkan tradisi pelawak tu tidak boleh melihat Maharaja kecuali tak boleh lah. Maka dia minta nak makan kangkung. Lauk kangkung mana dia terpaksa lenggak. Bila lenggak dia nampaklah Maharaja Cina tu. Maknanya dari segi sejarah, I Ching Ho ada hubungan dengan sejarah hang tuah ini. Itu satu artifak dia nya. Kemudian ada puteri-puteri apa Hang Lipu. Oh, ni masa Dr. kami ada belajar sekolah Melayu dulu kan. Sekolah Melayu kan ni. Dia dua lagi. Saya tumpanglah baca buku tu walaupun saya tak sekolah Melayu. Saya baca masa tu. Lepas tu itu baca sejarah Melayu tu. Maknanya saya rasa satu inisiatif yang baguslah dalam keadaan politik masyarakat kita, politik Melayu, politik Islam kacau bilau. Kita bangkitkan semula tokoh-tokoh negara ini. Macam saya ingat satu masa dulu bila Parti PAS dengan UMNO berperang sampai kafir mengkafir, kita bincang dengan sama-sama kita pada waktu itu. Akhir sekali ingat kan, kita buat seminar tentang Imam Syafi'i, tentang Imam Ghazali. Maknanya kita cari satu benda yang berkecuali, yang tidak memihak ke mana-mana, maka semua orang boleh dijemput, boleh hadir, dan kita pun bincang dengan secara yang objektif. Saya rasa itu satu perbincangan yang bagus. Jadi mungkin satu masa Dr. kami yang boleh ambil watak lain lagi, Zakbar misalnya, boleh ambil macam kita cuba bincang secara mendalam, meningkatkan kita punya ni. Ni Datuk, yang paling terkenal lah Laksmana Hantuah ni, kata-kata dia, takkan Melayu hilang di dunia. Tapi bila saya baca semula, sebenarnya ada hujung tu orang berhenti situ. Dia kata takkan Melayu hilang di dunia selagi mereka berpegang kepada Islam. Itu orang tak sambung situ. Dia jadi pepatah tu setakat, bidalah tu setakat, takkan Melayu hilang di dunia. Dia kata selagi ada Islam. Begitulah. Dia kena potong di tengah lah tu. Maknanya kita cuba tengok balik. Baguslah. Itu dalam buku mana yang ada hujung tu? Dalam buku sejarah Melayu ke? Dalam buku hikayat hang tuah ke? Dalam tu Sri Lanang ada. Sejarah Melayu lah. Okey. Kemudian satu lagi.
Ya. Kalau kita tengok dari segi logik ni. Dia kata hantu ni lahir tahun 1444. Dia mati 1511. Jadi 1444 tu sebenarnya zaman Islam mula naik. Zaman Islam mula. Jadi 1511 tu zaman penjajah Portugis. Maknanya kehidupan dia dalam 60 tahun, hampir 30 tahun tu ialah zaman Islam mula naik, gemilang, kemudian Islam jatuh. Jadi adakah satu kebetulan atau dibuat sebagai satu watak yang mencerminkan hantu ni adalah lambang kepada zaman Melayu Islam. Dia macam ni, dia sebenarnya dia ada hubungan antara kalau kita, saya ingat di Istat dulu ada satu subjek dia kata apa tu, the rising, the fall of apa tu civilization. Maknanya naik turun satu tamadun tu ada hubungan dengan wujudnya tokoh-tokoh. Jadi itu elok juga kalau kita belajar benda tu. Maknanya di masa Islam berada di kemuncak di Melaka tu, dia peluang. Sebab tu saya kata Islam ni dia akan maju dalam suatu persekitaran yang hebat, yang maju. Saya dulu lagi kan, saya duduk hantar surat ke Dr. Kamil masa saya duduk di England, kata kalau kita nak perjuangkan Islam, janganlah kita mulakan di Kota Baru. Nampak tak? Jadi kita ni memencilkan Islam itu, kita kena mula di Kuala Lumpur. Jadi kalau orang Kuala Lumpur tu berminat memperjuangkan Islam, maka Islam akan muncul lah. Saya masih ingat lagi yang di Indonesia itu, yang dulu yang Parti Islam selepas Masyumi tu, bila dia menang di Jakarta, barulah pengaruh Islam tu lebih cepat merebut di kalangan masyarakat. Dan saya ingat contoh zaman saya lah. Sebenarnya pakai tutup aurat orang perempuan ni, dia mula di Kuala Lumpur. Ketusan zaman PKPIM. Ya. Kemudian dia mula daripada pelajar mahasiswa universiti, kampus. Ya, sekarang ni dah jadi amalat umum. Kalau tak pakai tudung, tak plek pula. Orang dari Cina ke India. Sehingga maknanya pakaian Melayu dah. Pergi Turki pun kata kalau pakai cara Malaysia ni tak dia kena. Ini tudung orang Malaysia. Makna ada ciri tersendiri. Cuba kita reverse. Pakai tudung yang komplit sekarang ni kalau dimulakan oleh orang kampung. Cuba kita reverse kan. Dulu dimulakan oleh para intelek, budak-budak terpelajar, lulus universiti, pelajar universiti, barulah dia mereba ke sana lah. Tapi kalau dia mula di kampung, saya rasa orang tak menerima sebab kata, kampungan ini. Itu yang mungkin begitulah. Seterusnya. Jadi nak hubung dengan Kak Saleh. Balik cerita kita tadi. Bila dia jadi Laksamana tu, pertama tugas dia ialah mengiringi raja pergi ke Majapahit. Ya. Dan zaman dulu tu bila dia berjumpa tu, dia masing-masing tunjuk pahlawan lah. Maka berperang lah atau main keris lah antara Antuah dengan Taming Sari. Dan dalam pertentangan itu susah nak mengalahkan Taming Sari ni. Walaupun Antuah ni memang hebat. Kerana dia percaya keris Taming Sari tu yang menyebabkan dia tak boleh kalah. Jadi dia buat satu helah, sehingga dia boleh curi keris masa perang tu. Keris itulah dia menikah Taming Sari, dan Raja Majapahit menghadiahkan keris itu kepada Antuah. Macam mana kita nak tengok menilai ni kita keris ke pula? Dia pertama sekali soal konsep warrior ni kan. Dalam sejarah awal Islam, apabila dua puak berhadapan, Islam dan Parsi, Islam Rom, Islam mana-mana sekali. Mula-mula yang hero ni dulu berperang, dua tu. Misalnya Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali kan, sampai pedang Zulfaqar dia tu. Dia belah sana, orang ni. Jadi, siapa dia mati, jadi boleh membangkitkan semangat sebagainya. Itu ada terjadi macam tu. Kalau dalam negara-negara di barat pun,
dalam tamadun Yunani, tamadun Yunani, dia ada juga hero-hero macam tu. Itu maknanya satu sifatnya universal pada waktu itu. Jadi lepas pada orang tu dia belaga binatang, belaga lembu, belaga kambing, ini maknanya kepahlawanan tu sebatu daripada lambang kepada kekuatan satu guru tu. Jadi soal keris ni bagi orang Melayu dia ada spirit dia. Itu kita kena tengoklah. Kalau kepercayaan tu sikit-sikit mungkin kita boleh justify. Tapi kalau kepercayaan tu melampau sangat dia boleh bawa kepada syirik itu. Kita kata kalau kekuatan duduk pada keris sepenuhnya, kita sampai melupakan faktor Tuhan yang, tapi itu hentilah atas pokok akidah pula. Tapi janganlah pokok akidah duk kelahi. Sama ada percaya kepada tuah keris tu kafir tak kafir, itu satu masalah lagi. Jadi saya rasa kalau kepercayaan asas yang tidak bertentangan dengan dasar dan spirit akidah Islam tu mungkin kita boleh terima sikit-sikit sebagai satu budaya, bukan satu agama. Saya nak tengok satu lagi, istilah lama dia panggil persemendaan, musyawarah. Jadi kita tengok Nabi sendiri mengahwinkan dirinya dengan Aisyah. Maknanya Abu Bakar tu jadi mertua dia. Kemudian dia kahwin dengan Hafsah, Umar jadi mertua dia. Kemudian dia mengahwinkan Ali. Jadi Ali jadi menantu dia. Kemudian mengahwinkan Osman dengan anak dia Ruqayyah dan Kalsum, anak dia juga. Tapi kalau bahasa sekarang ni kita sebut kroni lah. Tapi kalau dari segi perjuangan kita tengok Nabi ni sahabat 4 tu, istilah kita sekarang ni kira kroni lah. 2 menantu, 2 mertua. Saya nampak kita. Dia nak kaitkan dengan hantuah ni, kawinan politik juga. Maknanya Sultan Melaka waktu dia berada pada puncak kemegahan dia. Nak kahwin dengan anak Raja Majapahit. Kemudian nak kahwin dengan anak bendahara, anak bendahara Pahang. Dan pada masa tu juga sebab orang tengah ni nak pergi Pinang, Teja tu. Jadi dia pergi rampah. Sebab dia nak tak mau Pahang tu jadi kuat atau Terengganu jadi kuat. Jadi bagaimana kita nak menilai perkahwinan ni dari sudut persemendaan dari segi kerajaan Melayu Melaka dulu dengan nak kaitkan dengan Nabi tu. Dia perkahwinan politik ini berlaku dalam setiap tamadun. Mungkin coraknya berbeza. Kalau dalam masyarakat tribe, masyarakat suku, masyarakat kabilah-kabilah ni, dia berlaku juga sebab tu dalam kabilah ni, satu ikatan besar. Mula-mula tu usrah. Usrah tu keluarga, bapa, ayah, mak, ibu satu. Kemudian di luar usrah tu dipanggil butun, perut. Di Negeri Sembilan pun perut juga, satu perut. Jadi dalam Islam pun saya rasa Islam menerima budaya hidup yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar utama Islam. Jadi benda ni dari segi perjuangan ya bagus, sebab kita katakan bila kita ni berkeluarga dengan orang tu, maka kita ada satu ikatan. Dan ikatan tu antaranya bela membela, tolong menolong antara satu sama lain. Itu satu strategi pembinaan kekuatan yang cukup. Macam dalam politik moden pun tak sedap lah kita nak sebut kan. Tan Sri Nuh tak sebut nama tak apa. Sebutlah Tan Sri Nuh. Tan Sri Nuh siapa dia, menantu dia dah. 2 orang menantu dia jadi Perdana Menteri. Ini tok nenek yang bijak. Kemudian satu daripada cucu dia jadi Perdana Menteri. Mungkin satu lagi tu ada masa untuk jadi Perdana Menteri juga. Jadi cara dia mengembangkan keluarga dia. Macam di barat di Amerika, keluarga Kennedy
Dia main lagi, ada presidennya, ada calon-calon presidennya dan sebagainya. Jadi cara kita maintain keluarga tu dengan kita kata membina suatu keluarga yang bersih. Sebab tu orang-orang Syed Sharifah ni dia jaga. Dia jaga. Dan Islam tidak menolak benda-benda macam tu. Okeylah, asalkan tidak melanggar nilai-nilai yang lain. Ya, ya. Balik cerita hantu, dia menarik juga. Kita tengok di situ. Dia biasa pahlawan Melayu, dia berkait juga dengan ilmu hikmat lah kita sebut. Macam dia bagi setiap pinang sirih supaya Tun Teja hilang kat dia. Kemudian dia katakan bukan secara pendekar silat, juga perwira cinta. Sebab itulah Mela pun gila kat dia sampai pergi cari ke Melaka. Padahal dia dah janji. Mela kata dia nak cari hantuah ni. Tiba-tiba dia pergi ke hantuah, tak ada. Hantuah pergi ke Pahang. Ada orang kata pula pasal dia susuk benda tu, dia sembunyikan. Sebab takut Pak Kemari Jaya tahu dan sebagainya. Kata dia pergi ke Gunung Ledang. Jadi ni satu pula teori, saya ingat Abdul Nakullah almarhum. Kata Adi Putra tu duduk di bukit apa nah? Di Tanah Merah tu. Bukit apa ni? Bukit Panau. Bukit Panau. Bukit Panau. Itu satu teori pula. Itu teori yang agak melampau sikit. Dia macam ni, kelebihan. Tengok di sini tak dia. Kelebihan seseorang itu mengikut zaman. Ini satu tajuk yang saya suka perhatikan. Dalam Quran Tuhan kata, yu'til hikmata man yasha. Satu, ingat zaman-zaman kita kecil tu. Kalau orang tu kata kena penyakit ke, kena hikmat dah tu. Hikmat mana? Tu hikmah tu lah. Maknanya Tuhan bagi wisdom itu, kebijaksanaan itu kepada apa saja yang Tuhan nak. Dia mengikut zaman. Kalau zaman dulu-dulu kita ada keris. Ini dari segi perjuangan Islam. Jadi keris adalah satu senjata yang diberi kekuatan. Dia punya kekuatan spiritual. Okey. Kemudian apa-apa lagi orang boleh pikul sampai batang kelapa sebab kekuatan spiritual dia. Kemudian dia digeruni, dihormati oleh orang walaupun dia tak ada duit, pakai selekeh, tapi kerana dia ada spiritual dia tu, orang hormat kepada dia. Kiranya. Jadi masalah sekarang ni, jadi Tuhan telah meletakkan sesuatu kelebihan pada orang tertentu, pada benda tertentu, pada zat tertentu. Maka pada waktu itu Tuhan kata, ini keris sakti. Okey? Dia ada kekuatan dia. Jadi tetapi apabila dunia ni makin berkembang ke arah materialism yang lebih, maka yang dikatakan gajah pada waktu itu ialah bulldozer sekarang. Nampak tak? Jadi sekarang ni zaman ada bulldozer ni tak ada lagi orang boleh pikul pokok kelapa tu. Sebab kekuatan itu ada, sebab kekuatan itu adalah sesuatu yang sifatnya spiritual. Jadi bila spiritual itu ada pada mana-mana material yang ada, maka material itu akan menjadi kuat mengikut kekuatan spiritual itu. Sebab tu dalam hidup ini, kita jangan lupa aspek spiritual dalam hidup kita. Spiritual dalam hidup kita. Jadi, walaupun kita ada kata senjata yang ampuh nak berperang dengan, katakanlah, dengan siapa-siapa orang Palestin nak perang dengan Yahudi, tidak semestinya orang Yahudi itu akan menang kerana senjata kita ni rendah, tapi kalau spiritual dia tinggi. Sebab tu kata keberanian orang itu. Baru ni saya sebutkan, kata saya masa kecil dulu, saya dengan abang lah, Fadil kan, bila berkrisis masing-masing nak maru, macam mana saya boleh pikul guni baja yang berat tu? Kerana spirit itu. Nak pikul masa lain tak boleh. Sebab tu, cuma jangan kita melampau daripada konsep asas. Spiritual, fizikal dicampur.
Kemudian ada lebih kurang, tampung-menampung dan sebagainya. Tapi kalau kita melampau, jadi orang kata sebagai ahli-ahli sufi yang melampau. Okey. Ahli-ahli syariat yang melampau. Ini terlampau materialistik. Sebab tu dalam sejarah fiqh dia kata sampai kepada suatu waktu fiqh itu sudah menjadi sekular. Sebab terlampau materialistik. Dia tak tengok kepada aspek spiritual. Lepas tu Imam Ghazali kata, maka saya suntik spiritual dalam ilmu-ilmu agama itu dengan menulis apa tu? Kitab dia tu Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Sebab ilmu agama pada waktu itu sudah kehilangan dia punya spiritual. Sudah banyak menggunakan reason dan sebagainya. Saya nak tanya sikit, bila dah pergi sini, kita nak keluar tajuk sikit dah. Soal spiritual ni, kita nak kaitkan dengan keramat. Ini saya nak satu contoh dah. Dulu ulama-ulama ni banyak sebut sebagai keramat. Saya ingat kisah Haji Abdul Samad Tok Pulai Condong. Satu dikatakan, menara Masjid Pulai Condong yang ada sekarang tu, tinggi tu, dia tidak dipotong tu. Dia sebatang kayu. Kayu cengar, kayu zaman dulu lah. Yang memang tak boleh dipikul. Kemudian dikatakan Haji Abdul Samad ni, dia naik atas kayu tu, orang lain pun pikul. Kemudian jadilah. Menara tu masih ada lagi sekarang ni. Walaupun sudah beratus tahun. Datuk Pulai Condong ni lah orang pertama di Kelantan yang mendirikan sistem pondok yang dia ambil kepada petani. Kemudian ceritanya lagi, dia pandai bermain keris. Pada masa dulu, ulama-ulama ni, dia berlawan dengan tukang sihir, orang jahat, Tok Bomo. Maka dia main dengan keris, orang kata, dia masuk dalam kain sarung. Dalam kain sarung dah, dia petikan. Tapi sama tak kena, sama tak mati, sama tak luk. Tapi kain sarung yang rosak. Hancur. Kalau dia ceritakan lagi, dia ni duduk di Pulai Condong. Tapi orang nampak dia semaya Jumaat di Mekah. Dan ketika dia di Mekah pula, ada kata nak balik makan buah durian. Di Malaysia masa tu. Balik makan durian. durian. Macam mana kita nak tafsir kan? Macam mana kita nak tafsir ni? Benda spiritual macam ni. Dia macam ni lah. Dia kalau kita duduk menjadi penasihat syariah kepada sesuatu syarikat takaful, dia kata dia ada basic takaful tu, dia ada rider dia. Jadi satu produk takaful ada pembonceng dia. Saya puak-puak di takaful tu suka, saya kata saya nak translate ke rider tu sebagai pembonceng. Maknanya basic itu ada. Karamah memang diterima oleh para ulama. Tuhan akan bagi karamah kepada sesiapa. Sebab tu kita tengok ininya sebagai natural saja kan. Sebagai natural saja. Saya ingat apa tu sepupu kita Meknat di rumah dulu, dia tak boleh tengok gambar tu ayah Heng. Tak boleh tengok, takut. Itu kekuatan yang ada pada tu kan. Jadi orang kata, untuk kenali pun macam tu juga. Basic tu ada. Kemudian, rider-rider tadi lah. Orang ni cerita sikit, orang ni cerita sikit. Takut tambah. Takut tambah tu. Jadi, bila kita seorang yang kita katakan ada nilai intelektual, kita perlu membersihkan cerita asal tu daripada debu zaman yang mengotori cerita itu. Jadi bagi kita ni begitu. Dan katakanlah dia pandai bermain keris, kata ambil cerita bawa menara tadi kan, ada basicnya. Orang kata sebab tu di kampung dulu bila orang nak pindah rumah, dia pakat pikul ramai-ramai. Datang tu ada seorang mesti orang yang bagus sikit sebab boleh membantu supaya begini kan. Ada kepercayaan tu. Kat dia baca doa, baca wirid atas tu. Ada kemungkinan betul-betul dia duduk atas pokok tu. Dia duduk atas batang kayu tu. Rakyat dia dah karamah tu ada. Kemudian orang bersemangat lah tu guru duduk atas tu.
lupa dah ini kayu buat untuk kita nak musuh untuk guru. Jadi tidaklah sebesar orang duk cerita tu dah. Kemudian dia pandai bermain keris nak lawan orang. Itu satu contoh yang baik. Pada waktu itu musuh kepada kita Islam ini ataupun para intelektual Islam ini ialah orang yang karut-karut lah. Puak jahat, puak pakai kain kat lutut, puak semua sekali. Jadi sekarang ni bagi kita, seorang terpelajar Islam, dia kena tahu juga bermain keris macam Tok Samad tu. Maknanya dia boleh bercakap tentang sains, dia boleh cakap tentang sains sosial, dia boleh cakap tentang macam-macam. Jadi tidaklah nampak bodoh sangat. Ini kalau kita agama saya, baca kitab tua kita dah. Tak ambil kisah yang lain. Ini saya rasa kita kena blend ini, kena orang panggil memperbaharui semula asas tamadun kita supaya apabila kita nak menaikkan semula tamadun kita, kita balik kepada root, balik kepada akar umbi kita. Barulah sesuai. Sebab itu saya rasa kesalahan kita sekarang ni macam siapa dia yang nak reform Turki dulu? Apa tu? Kemal Atatürk. Atatürk. Dia berjaya lah sekejap, tapi oleh kerana dia tidak bangkit melalui akar umbi, maka dia hanya membawa bala kepada masyarakat dia. Tapi kalau dia ni sekarang ni, yang ada sekarang nama apa tu kan? Erdogan ni, sebab apa dia mula maju dengan cukup baik? Kerana dia bermula daripada asas akar umbi. Kita pun di sini, di Malaysia ni, kalau kita tidak balik kepada akar umbi, orang Melayu sebagai tulang belakang kepada bangsa ini, maka pembinaan negara bangsa mungkin berhadapan dengan masalah. Itu yang sepatutnya. Jadi, waktu bila lah, saya tak nak cakap politik. Tapi sebagai seorang yang berfikir bagi kebaikan orang-orang agama, mana orang agama ni jangan jadi isolated ulama. Ulama yang terpencil, dia boleh cerita cara dia je. Ini kalau kita nak nasihat kepada anak-anak muda kita lah, selebriti itu. Jangan sekadar hanya boleh cerita tentang halal haram ni, tapi biar lebih tinggi sehingga dapat menarik perhatian orang yang dalam perkara yang agak berbeza. Datuk, kita kena cakap juga politik sikit. Tapi politik hantuah je lah. Okey. Mana kita tengok di situ, ketika Melaka mencapai tahap yang gemilang, bahasa Liga Perangka, dan pelabuhan dia ada semua bangsa di situ. Waktu ada hebat tu, kita tengok berlakulah asak dengki. Bagaimana hantuah sendiri sebagai Laksmana yang didengki oleh Tun Ali Pakamawijaya sehingga mau fitnah kan. Sehingga kita lihat akhirnya dia dibawa oleh bendahara pasal Sultan suruh hukum bunuh. Tapi kebijaksanaan bendahara pula dia tak pergi bunuh. Tapi akhir bila keadaan dah gawat, akhirnya hantuah kembali untuk menenangkan keadaan. Dan kita nak tengok pertarungan hantuah Hanjebak tu. Dari segi Islam lah, wajar ke tak? Dua sahabat yang begitu baik, begitu rapat macam adik-beradik, tapi akhirnya yang seorang tu kerana taat kepada raja, sanggup membunuh saudaranya Hanjebak. Dan Hanjebak pula kerana dendam kepada raja yang buat kepada hantuah, sanggup bertikam dengan. Macam mana kita nak menilai dari sudut politik zaman sekarang lah. Senario tu ada pada setiap zaman. Itu politik zaman hantuah. Dia kata kita adalah telur sesangkap. Pecah sebiji, pecah semua. Nah, hang tua, hang jebak, hang lekir, hang lekiu, hang kasturi, telur sesangkap. Tetapi tiba-tiba, apabila mereka mempunyai watak yang sangat berbeza, yang ni seorang yang konservatif, yang sangat jujur dengan pemerintahan raja dia, yang seorang lagi tu jadi panah baran sikit, yang berontak, yang apa semua sekali. Ya, jadi apabila terjadi, mula-mula tu soal fitnah dalam kalangan istana.
Istana tu menggambarkan suatu ekosistem politik. Jadi bila berlaku fitnah, singkir memingkir, cantas mencantas. Dalam masyarakat kita pun macam tu. Politik ialah suatu sistem yang membuka kepada perbuatan-perbuatan singkir menyingkir, dendam, dengki mendengki, cantas mencantas, itu berlaku. Maka sesiapa yang sanggup berhadapan dengan masalah itu, maka dia boleh campur politik lah. Sebab itu, apabila berlaku krisis di antara para sahabat sesudah wafatnya Rasulullah, sahabat-sahabat yang warak lari meninggalkan Madinah kerana tidak mahu terbabit dengan perbalahan politik. Tetapi perbalahan politik itu sudah menjadi satu hakikat yang berlaku. Nampak tak? Jadi oleh kerana itu, bila singkir berlaku singkir menyingkir, watak yang berbeza. Hang tua dia tetap akan loyal kepada istana, kepada raja apa tu selama-lamanya, apa tu perintah raja dijunjung, perintah apa tu hamba dikelek. Hak sendiri dikelek, raja dijunjung. Tapi kata pula apa tu hang jebat, raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Itu watak yang berbeza. Kemudian dalam memperjuangkan ideologi dan kepercayaan masing-masing, dia terpaksa berperang mati-matian, menyebabkan mati tak mati kerana idealisme masing-masing. Dan ini juga berlaku dalam politik kita. Politik kita bila masing-masing ada idealisme sendiri, dilawanlah. Salah satunya akan menjadi korban. Itulah terjadilah dalam politik sekarang macam tu juga. Tetapi kita orang di luar politik ni, kita tak boleh nak mempersetankan. Itu adalah gaya hidup dalam ekosistem politik. Siapa dia nak duduk dalam tu, maka dia sanggup menebas dan sanggup ditebas. Siapa dia tak sanggup, dia lari daripada ekosistem tu. Sebab saya tak sanggup nak tebas orang, saya tak sanggup nak ditebas oleh orang. Itu biasa berlaku di mana-mana pun. Jadi bagaimana kita nak menilai? Misal saya ingat orang kata ada Mustafa Sabri, mufti Palestin. Dia kata a'udzubillahi minasyaitan wasyasah. A'udzubillahi minasyaitan wasyasah. Kalau sakit sikit lain, ada juga orang kata kalau diberikan orang-orang yang tak baik lah, orang-orang jahat lah, istilah mudah. Masuk politik sahaja, orang-orang baik melarikan diri. Jadi akhirnya memanglah orang tengok politik tu kotor. Padahal politik ni urusan negara bukan kotor. Orang politik yang mengotorkan. Bagaimana kita nak blend antara dua ni? Dua yang memang takut kepada politik, yang berasa takut tanggungjawab amal ma'ruf nahi munkar ni di mana-mana pun ada konteks politik. Saya ada satu falsafah. Tapi bukan dengan politik lah, dengan kerajaan. Ya. Kalau kita terlampau dekat dengan orang kerajaan, kita hangus. Dipergunakan. Orang politik lah. Kalau kita terlampau dekat dengan politik, kita akan dipergunakan. Hangus. Tetapi kalau kita terlampau jauh dengan mereka itu, kita mati juga. Ini mati kesejukan. Ada mati hangus, ada mati kesejukan. Itu falsafah saya lama lah. Jadi Syekh Mustafa ni pelampau. Minasyasah, minasyaitan wasyasah. Itu pelampau. Orang yang melampau ni dia react. Sebab tu orang duk kritik Syed Qutb sekarang ni. Dia bukan ada satu sikap yang tak betul, tapi react. Dia react pada dia dikurung, dia diperlakukan oleh pembantu Presiden Nasir dan sebagainya. Maka dia react. Bila react itu adalah kemelampauan tu. Jadi bagi kita orang sekarang ni, kita tapislah. Saya gunakan istilah debu zaman itu. Dalam Zilalul Quran sebesar itu pun ada debu zaman. Malah dalam tafsir Al-Fakhr Razi pun ada debu zaman.
Maknanya tak pentafsiran yang berkait dengan masalah semasa yang pada waktu ini tidak lagi sesuai. Maka bahagian itu jangan dilanjutkan. Dalam zilal, ada debu zamannya ialah dendam kasumat Said Kutub terhadap kerajaan dan pemerintah yang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka kita kesampingkan. Misalnya, Yusuf Qaradawi, dia memfatwakan bahawa kita mesti bangun menentang pemerintahan dengan secara revolusi. Itu debu zaman juga sesuai dengan negeri Arab di Mesir tu. Dengan negara kita, kalau kita buat macam tu, matilah Islam kalau kita buat macam tu. Ini debu zaman ni, sebab itu kita katakan, seorang pelajar agama perlu dapat membezakan antara mana inti dan mana antah. Itu yang patut kita belajar. Jadi begitu juga dalam sejarah Hang Tuah dan rakan-rakan dia sebagainya, kita perlu bersihkan, kita katakan murnikan cerita itu dan buang debu-debu zamannya, ambil khulasahnya, sebagaimana kata Ar-Raniri, ilmu itu ibarat santan kelapa. Sebelum santan itu ada kelapa parut. Sebelum kelapa parut itu ada isi kelapa. Sebelum itu ada tempurung. Sebelum itu ada sabut. Ini yang kita katakan kita perlu kena sampai kepada santannya. Jadi anak-anak muda sekarang dia pening lah tu. Dulu kita bala mazhab fiqh, Hanafi, Syafi'i. Pada mari ilmu kalam, Wahabi. Sekarang ni dia tengok ilmu semasa pula. Dia orang mempertikaikan, ada berbicara banyaklah saya tengok. Ada penyokong Qaradawi, ada penyokong bin Bayeh. Bin Bayeh tu katanya jadi menteri dalam kerajaan Mauritania. Ada pula yang model Said Ramadan Buaiti. Mana kita nak menilai? Sebab saya tengok sekarang ni, dia duduk balik ni. Yang ni penyokong Qaradawi, yang ni penyokong bin Bayeh. Cara yang berbeza. Yang ni pula, jadi macam-macam lah. Macam mana kita nak memurnikan kepelbagaian, ada ulama yang keras, ada ulama yang lembut, ada ulama yang menentang kerajaan, ada ulama yang menyokong kerajaan, yang membantu kerajaan. Bagaimana kita nak memurnikan ini? Ini penting sangat. Sebab sekarang ini tak habis-habis berkelahi orang muda ni. Sebab model-model yang berbeza. Dia bila berkelahi sama dia tu, maknanya dia hanya sanggup menjadi pengikut secara membabi buta. Itu saja. Saya ikut Qaradawi secara membabi buta. Okey. Orang lain tak betul semua. Saya ikut apa tu yang Syria tu apa tu? Said Ramadan. Yang Ramadan Buti. Oh ni Said betul. Jadi padahal orang tokoh-tokoh ni dia panggil Qaradawi plus. Al-Buti plus. Dia kata saya mesti menyokong presiden kerana saya tahu kalau presiden ini jatuh, hancur Syria dan saya tak sanggup melihat hancur. Tapi bukan artinya saya sayang pada presiden ini. Tengok. Jadi orang yang ambil, ini sikap Buti ni dia mesti menyokong pemerintah apa semua sekali. Dia ambil semua sekali. Dia tidak tahu bagaimana mengasas, mentahlilkan. Jadi oleh kerana itu, orang yang bijak, kalau dia ambil satu cincin swasta, dia kena perlu asingkan di antara perak dengan emas. Dia kena ambil emas tu. Emas tu pula emas 10, emas 8, emas 9, emas 17. Ini benar-benar yang sebagai seorang ahli akademik yang ada mempunyai kepimpinan akademik, kita kena ajar budak-budak ni jangan ambil seseorang itu 100% dan menolak orang lain 100%. Ambil dan campur. Bila kita ambil semua sekali, kita kata apa tu, dalam research kita katakan, dia dibuat satu, saya pun teringat nanti istilah dia betul-betul. Bila kita campur semua orang tu, kita akan dapati apa dia ciri-ciri sebenar ulama. Maka daripada 10 ulama yang kita duduk kelahi itu sebenarnya satu saja
sifatnya iaitu sekian. Yang lain dia kita buang lah. Ada? Jadi macam juga cerita hantu Hang Jebat. Kita balik kita lah. Hantu Hang Jebat ni kita tengok ada dua ekstrim lah. Ada orang yang melihat hantu adalah sebagai hero. Kerana dia mempertahankan sultan. Mempertahankan sultan itu mempertahankan kerajaan. Dan Hang Jebat pula sebagai penderhaka. Yang perbahasan adalah pemberontak yang nak meruntuhkan kerajaan. Nah, demikian juga ada orang yang kalau kita tengok pula sangat suka kepada Hang Jebat. Hang Jebat ni semangat rakyat dan sebagainya. Jadi raja pada itu digambarkan sebagai raja yang zalim. Sampai nak kahwin dengan puteri Gunung Ledang lah. Nah, banyak cerita-cerita. Jarang zaman cerita dengan cerita raja yang zalim. Banyak raja, pemerintah zalim. Kalau kita agama pun, jarang kita dengar penulis-penulis memuji ulama-ulama yang duduk bersama kerajaan. Atau ulama-ulama yang banyak menyumbang. Atau zaman sekarang pun. Yang disokong, yang disogok ialah ulama-ulama yang menentang. Ulama-ulama yang garang. Ulama-ulama yang berjihad. Padahal yang menyokong kerajaan raja pun dia banyak sumbangan juga. Kadang-kadang sumbangan mereka lebih berkesan lagi. Macam mana kalau kita balik kepada ulasan sastra, sejak zaman awal-awal, daripada zaman Melaka sampai ke kemudian, tidak ada satu ulasan pun yang mengatakan bahawa Hang Jebat itu hero. Semua ulasan mengatakan yang hero-nya Hang Tuah dan Hang Jebat itu penderhaka. Kerana kita tahulah. Nah, kemudian dalam tahun 50-an barulah bangkit idea 60-an. Sebenarnya 60-an Kasih Ahmad. 60-an ya. Okeylah. Mungkinlah. Dia kata sebenarnya yang menjadi hero sebenarnya Jebat, sebab dia ni sanggup memecahkan tradisi. Nah, sebenarnya semangat pada waktu itu, semangat nak merdeka, menentang penjajahan. Sebab tu sajak-sajak yang pada waktu itu, sajak siapa dia? Sajak aku, Khairul Anwar. Laju. Nah, aku. Bila sampai waktu ku mahu. Tak seorang. Jadi sajak-sajak dulu, ke makam bonda. Dia punya rima, dia apa semua sekali. Jadi, suasana yang melahirkan, menukar pemikiran masyarakat umum kepada hero-hero ni macam tu. Sebenarnya antara Hang Tuah dan Hang Jebat itu ada satu hikmahnya, satu yang perlu ditonjolkan. Maknanya mempertahankan idealisme dalam hidup dan masyarakat. Maknanya Hang Tuah mempertahankan idealisme dia sampai kepada kemuncak. Ini yang paling kemuncak sekali ialah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ada? Maknanya perintah raja di Jonjo, kerja sendiri di Kelek tu sampai diperintah bunuh dia akur. Dibuang pun dia akur. Kemudian yang ni dia kata dia prinsip keadilan dia soal keadilan itu mengatasi, tidak kira raja, tidak kira pemerintah, tidak kira apa, membedakan. Itu sepatut kena ambil yang tu. Bila ambil yang tu, tidak ada perbalahan lah. Siapa hero, siapa jahat. Kedua-duanya adalah daripada satu yang, sebab itu kita kata kita kena baca, kalau nak baca Hang Tuah ni, lima Hang Tuah, Hang Jebat sebagai satu uknum sahaja, dan kita ambil pengajaran-pengajaran daripada itulah. Dia tak ada satu kontroversi lagi ni. Ajalah, kita dah umur 70 dah. Nak buat sama nak beri faham kepada masyarakat. Sahabat-sahabat Nabi tu ramai berpoligami. Ulama-ulama kita pun ramai berpoligami. Saya baru dapat cerita ni, Hang Tuah ni berkahwin dengan 2 isteri. 3 orang anak, 4 orang cucu, 2 orang cicit dan seorang piuk. Isteri pertama tak nama disebutkan, saudara kepada Sri Bijadiraja Datuk Bongkok. Anak dan isteri pertama Tun Sirah kahwin dengan Temenggung Khaja Hasan.
Maknanya hikayat ni cerita betul sebab ada keturunan ni. Cucu isteri pertama, Tun Abdullah lelaki, Tun Biajik lelaki, Tun Daerah perempuan. Berkahwin dengan Sultan Mahmud Shah. Cicit pertama Raja Dewi Sultan Mahmud Shah. Isteri kedua tak juga disebut nama tapi ada keturunan bendara Perak dan sebagainya. Jadi saya nak sebutkan ni. Sekarang ni perdebatan juga. Zaman dulu orang kahwin dua ni disanjung. Mana hebat tu guru tu. Lepas tu bini muda bini tua nak duduk sekali pula. Tapi zaman kita sekarang ni orang macam memandang secara juling dan memandang secara curang kepada orang yang nak kahwin dua dan sebagainya. Dan utama kita tengok seorang ulama di Indonesia, pendakwah tu. Dia hebat lah Abdullah Jim dah. Bila dia kahwin dua, dia dibenci atau dimarah. Disingkir oleh masyarakat. Disingkir oleh masyarakat, terutama orang perempuan. Macam mana kita nak sekali lagi antara dua ekstrim yang menyokong macam di Selatan di Indonesia dan di Malaysia ni nampak trend lain pula. Macam mana kita nak tengok secara sederhana, secara muktadil, tak sama. Kita kena pinjam sosiologi sebagai satu alat untuk menilai. Ada satu yang disebut sebagai sistem nilai. Sistem nilai ini ibaratnya macam air. Dia akan mengikut pembentung dia. Bulat air kerana bentung. Kalau pembentung bulat, kalau pembentung 4 segi, air keluar jadi 4 segi. Jadi sistem nilai ini benda-benda yang berubah. Sebab tu dalam Islam dari segi hukum, dia ada satu faktor tidak berubah iaitu faktor idealism. Kemudian idealism itu mesti dipadankan dengan sistem nilai masyarakat semasa, maka akan terbentuklah hukum yang up to date tetapi tetap konsisten dengan dia punya idealismnya. Jadi sistem nilai ini biasanya dia terhakis dari masa ke semasa. Dia maknanya kalau kita kata pantai, terhakis pantai katanya dimakan oleh hakisan di PCB, dia pergi timbul di Semerok. Hakisan di sini timbul di sana. Jadi itu kita kata pertukaran sistem nilai itu. Jadi pada waktu itu sistem nilainya ialah orang yang paling dihormati ialah orang yang mempunyai keluarga yang ramai. Di Afrika itu sampai 40. Apa tu sama saya duduk UIA tu nama apa kutub apa tu? Nilai kutub. Keluarga dia panggil. Suruh nikah seorang lagi. Sanu Kutub. Saya kata macam mana Syekh Sanu? Dia kata, apa tu adik dia ada sini. Dia kena wajib lah dia punya tribe tu kalau tidak memalukan. Malu kalau tak kahwin dua. Jadi dia punya kepimpinan tu. Tapi setengah masyarakat dia makin lama makin hilang, makin lama makin hilang. Jadi oleh kerana itu, pada waktu itu, orang yang poligami itu ialah tuan-tuan guru, ketua kampung, orang yang berwibawa. Maka orang ni dia ada pribadi dia ada maruah dia kena jaga. Tapi sekarang ni di Malaysia ni, walaupun tradisi itu dihalalkan oleh Islam, poligami tidak diamalkan oleh orang-orang yang berwibawa. Perdana Menteri tak kahwin dua, Timbalan Perdana Menteri tak. Semua orang politik tak kahwin dua. Kalau kahwin dua jatuh. Nah, orang-orang kahwin pun sembunyi. Orang korporat macam tu juga. Rahsia. Pemimpin agama macam tu juga. Jadi, kalaulah sekiranya yang mengamalkan poligami itu ialah orang-orang yang berprestasi tinggi, mungkin satu masa poligami dihormati oleh masyarakat kerana ia merupakan satu penyelesaian yang bagus dalam masyarakat. Daripada kita mengekalkan ramai anak-anak muda yang tidak pernah berkahwin, saya tak pernah fikir macam mana boleh hidup tanpa mengalami perkahwinan. Jadi hidup dia tak tahulah. Jadi tetapi oleh kerana poligami itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik dalam masyarakat sekarang, maka orang yang nak jaga dia punya prestasi hidup, nak jaga dia punya moral, nak jaga apa, akan menjauhkan diri daripada poligami.
Kalau ada satu golongan orang yang hebat-hebat ni memecahkan tradisi itu, maka mungkin poligami itu akan dihormati. Ini sekarang tak tu Balori. Betul. Koli ni ada saya jumpa. Dia 3 ke 4 bini dia. Di Kuantan seorang, di ni seorang dia bawa lori Kuala Lumpur Kota Baru. Dia singgah pasal dia kata untung baru tak payah sewa hotel. Ya tak, sebelum Datuk bagi ulasan terakhir ni, saya nak baca cerita ni bagus juga ni. Sebab ada maklumat baru bagi saya lah. Dia kata ketika ekspedisi mendaki Gunung Ledang untuk meminang Puteri Gunung Ledang, Hang Tuah tidaklah merasa sangat kecewa hingga raib di Sungai Melaka akibat gagal mendaki ke puncak Gunung Ledang seperti dalam hikayat Hang Tuah. Hang Tuah masih lagi hidup hingga beliau meninggal dunia setelah kembali menantunya Hang Nadim dari benua Kling. Hang Tuah telah dimakamkan dengan penuh adat istiadat di Tanjung Kling, Melaka oleh Sultan Mahmud. Hingga sekarang makam tersebut masih ada wujud dan terjaga dengan baik oleh Kerajaan Negeri Melaka. Jawatan Laksmana kemudian disandang oleh menantunya sendiri, Temenggung Khaja Hassan. Selepas Khaja Hassan meninggal dunia, Jawatan Laksmana disandang oleh Hang Nadim. Namun ketika itu, Kesultanan Melaka telah berpindah ke Johor. Jadi bukti-bukti ni Datuk, saya nampak hikayat ni bukan cerita dongeng, walaupun mungkin ada sedikit sebanyak legendanya, tapi maknanya dari segi cerita sebenar tu ada. Ada sama kata Hang Tuah tu Hang Tuah lah, bukan Melayu dah. Lepas ni saya nak suruh Datuk bagi kesimpulan. Paragraf terakhir dia kata, satu lagi perkara yang perlu diperhatikan, bukanlah Hang Tuah yang melarikan Tun Teja dari Pahang. Peristiwa tersebut berlaku selepas Hang Tuah meninggal dunia. Dicatatkan yang melarikan Tun Teja adalah Hang Nadim, iaitu menantu Hang Tuah. Jadi kita tengok antara dua versi kayak Hang Tuah, lain ceritanya, dan kayak Saudara Atus Salatin, sejarah Melayu tu, lain juga. Ada pagi ulasan dan terus tutup. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi. InsyaAllah. Dia macam ni lah. Saya nak sebut ni, saya ada terasa keliru atau cemburu sikit dengan our professor Koo Kai Kim. Acap kali benar dia duk sebut macam Hang Tuah ni satu tidak benda-benda yang hakiki lah. Real. Tidak real. Saya rasa sama ada dia jujur atau tidak itu terserah pada Tuhan lah. Tetapi saya yang dengar ni, sebab acak kali dia sebab benda tu dia ulang ke semua sekali, tapi dia nak menafikan bahawa Hang Tuah tu tidak betul-betul exist lah. Jadi sebenarnya pertama sekali kita kena orang panggil buat kajian balik berasaskan kepada fakta yang ada apa semua sekali. Sejarah tu macam tu. Ada sejarah ditafsirkan semula sejarah itu, kemudian di counter balik. Biasalah begitulah sejarah ni. Malah sejarah Islam yang kita agung-agungkan tu pun ialah sejarah yang ditulis zaman Abbasiyah. Sebab itulah yang diagung-agungkan itu orang Abbasiyah, Al-Amin, Al-Ma'mun, apa tu Harun al-Rashid, apa semua sekali. Itu biasa. Zaman keemasan. Jadi ada orang kata, kita kena rewrite the history. Menulis semula sejarah. Biasa, menulis semula. Mari orang lain. Jadi kajian-kajian itu sama ada Hang Tuah kau bawa lagi Tun Teja ataupun orang lain, itu terhentilah atas argument akademik. Kemudian saya rasa yang pentingnya sekarang ni kita cuba melihat apa mesej yang terdapat dalam buku itu. Ada kemungkinan mesej yang terdapat dalam buku itu ialah mesej untuk memberitahu kepada orang Melayu bahawa bukan menjadi budaya orang Melayu derhaka pada raja dan kerajaan. Satu mesej. Tetapi satu mesej lain ada juga yang diwatakkan oleh Hang Jebat yang mengatakan walau bagaimanapun, orang Arab kata istisna, walau bagaimanapun, kalau sekiranya
raja istana dan kerajaan itu melakukan kezaliman yang melampau, maka dia boleh ditentang. Itu digambar oleh watak. Nah, kemudian seorang yang berdarah biru, ini lama kita duduk bincang sejak kita muda-muda lagi. Siapa yang menjadi Menteri Besar Kelantan adalah keturunan orang berdarah biru. Haji Sahaknya, Asrinya, ni Aziznya. Satu masa orang tanya, siapa dia ni Aziz ni? Saya kata ni Aziz ni, awak tahu? Dia kata tahu Tok Guru. Bukan soal Tok Guru tu. Kalau menang Raja Jembal, dialah Raja Kelantan pada waktu itu. Saya nak kata begitu kan. Maknanya orang-orang yang berdarah biru ni, keturunan dia lebih cepat naik ke atas. Lebih cepat naik ke atas. Itu Mahathir katalah, saya ni anak cikgu. Saya tidak berdarah biru. Berdarah biru itu bahasa saya lah. Maka saya nak jadi Perdana Menteri, saya kena rebut. Kalau saya tak rebut, tak dapat. Sebab orang kata, orang akan bagi kepada Tengku Razali, bagi kepada orang lain, anak-anak bangsawan. Jadi, Hang Tuah adalah seorang bangsawan. Seorang bangsawan akan mewariskan dia punya hikmah, dia punya kebijaksanaan, dia punya keulungan itu kepada anak-anak cucu dia sampai kepada berapa keturunan. Kita kata Mahsuri. Berapa keturunan. Orang kata Mahsuri ni bila dia jatuh, dia sumpah Pulau Langkawi. 7 keturunan. Maknanya kalau kita boleh kata, dalam budaya Melayu, 7 keturunan itu adalah keturunan-keturunan yang akan mewarisi nilai dan corak keluarga itu. Mungkin keturunan ke-8 itu akan merubah sepenuhnya. Mana kalau kita balik kepada negara kita, okey? Kerana negara kita keturunan pertama zamanku, orang panggil zaman itu zaman haho-haho. Zaman haho-haho. Ini generasi pertama. Perdana Menteri pun pergi menari, pergi minum-minum, pergi apa semua sekali nak. Bermula zaman Mahathir, zaman serius. Tak minum, semayang, apa semua sekali. Ini cerita orang lain kata, orang kata lah. Jadi, itu generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat. Generasi pertama itu tidak boleh menjadi menteri ataupun Perdana Menteri kecuali lulus di luar negeri di England. Orang yang tidak lulus England tak boleh. Sampai zaman Mahathir, universiti lokal. Jadi, itu mulai. Jadi, oleh kerana itu, maka saya rasa kita kena study benda ni dan kita ambil isinya yang sebenar. Maka dengan cara itu kita boleh menjadikan ia sebagai panduan untuk menaikkan bangsa kita. Sebab tu dulu di sekolah Melayu ni, dia ajar cerita hantu ni. Itulah. Kita tak ada. Orang kita lagi main-main hantu semua ni. Semua kita ingat tu, cerita semua ada. Semua ada. Itu saya rasa tak kena juga kita ni. Dia macam ni, kita terlampau liberal sangat dalam masyarakat Melayu ni. Siapa tak tahu. Di dalam peribahasa, cerita-cerita rakyat dulu kan semua kita hafal tu. Ya. Si Tanggang lah, semua. Sebab dia mengandungi banyak ibrah. Itu jati diri. Saya nak sebut ni, mula-mula Astro masuk. Saya berlanggan semua. Channel Cina-nya, channel Tamilnya, channel semua-semua. Jadi saya bukan minat sangat, tetapi saya nak tengok apakah yang ditayangkan oleh channel-channel bukan Melayu ini. Keperwiraan. Kalau kita lihat cerita-cerita Cina klasik kan, melayang, terbang, apa semua sekali. Itu memberi semangat kepada orang dia. Cerita Tamil, bakar tak luk, potong tak luk, apa semua sekali. Jadi hero-hero Tamil, hero film Cina ni, jadi cerita-cerita klasik dia. Tapi cerita Melayu, hero mesti menang. Hero mesti menang. Betul. Semangat perjuangan itu. Tapi kita makin mengurangkan. Banyak cerita-cerita cinta ya. Tapi cerita-cerita bangsawan Melayu macam dibuat oleh P.Ramlee apa semua sekali, tak adalah, makin kurang. Okey, insya-Allah. Kita dah berhenti di sini dah 1 jam dah. Okey. Jadi minggu depan ni kita nak buat satu pembaharuan. Saya dengan Datuk jadi partner untuk menjawab soalan dan kita akan cari moderator daripada orang muda-muda pula supaya kita dapat mendengar
apa yang mereka nak daripada orang tua yang senior ni, yang boleh kita beri, yang boleh kita kongsi. Jadi insyaAllah start daripada minggu depan, saya akan dapatkan moderator-moderator dari berbagai-bagai disiplin lah. InsyaAllah. Jadi kita akan mulakan dengan kawan kita, Ustaz Abdul Razak, Ketua Kluster Pengajian Pendidikan Islam di Melaka. Dan saya minta YG. Dan saya minta saudara Ustaz Zahiruddin. Semua ni sedang buat PhD. Jadi akhir saya nak minta Profesor Madya Khadijah Hambali. Bulan tahun depan ni, bulan Januari Februari ni kita carilah. Cari selebriti, penyanyi ke. Kita gaul semua. Supaya mencerminkan ini dah ramuan kita. Ramuan ke kiri, ramuan ke kanan, atas, bawah. Supaya akhirnya kita dapat satu kesimpulan. Ada nak sebut lagi? Atau berhenti situ? Saya tak ada lah. Saya ikut je lah. Suruh kami aja. Saya ni dalam ruangan ni saya jadi pengikut. Okay. Jadi Alhamdulillah kita harap kalau ada teguran-teguran, nasihat atau pandangan-pandangan, komen-komen, masuklah dalam komen-komen apa ni platform Datuk Mahmud Zudi supaya kita dapat membaiki lagi program ni. Kita anggaplah program kita bersama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.